إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan penuh takzimnya. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya pada petang ini dapat kita bersama-sama untuk kita berkongsi satu ilmu yang mana Allah Taala telah memberikan peringatan kepada kita untuk kita menyampaikan ilmu itu melalui apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sampaikan apa juga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dengan satu ayat. Yang dihormati lagi dikasihi puan admin, seterusnya barisan penggerak Gema Nur Iman, betul lah. Dan juga seluruh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan yang terpilih menjadi insan yang dipilih, menjadi insan yang ditentukan untuk bersama-sama kita dalam kuliah online pada petang ini, tak kala mana ada ramai lagi sahabat handai kita yang mungkin sekarang ini sedang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Mungkin ada di kalangan sahabat handai kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita yang sekarang ini sedang berkejar-kejar untuk menguruskan anak mereka pulang daripada sekolah. Tapi apapun, setiap daripada kita mempunyai suatu tanggungjawab di antara tugasan hakiki yang mana dapat diberikan kelapangan masa untuk bersama-sama pada petang ini. Alhamdulillah, yang mana tak dapat untuk bersama-sama juga kita doakan agar mereka berada dalam keadaan yang senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada petang ini kita berkongsi dengan suatu tajuk yang diberikan, iaitu tajuk berkaitan dengan ringan di lisan, berat pada timbangan. Maka istiqamahlah kita. Insya-Allah, semoga apa yang kita lakukan mungkin kita rasa macam amalan yang kita lakukan itu nampak macam mudah-mudah, tetapi sebenarnya amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya cukup besar sekali. Kan? Apa dia? Kan kalau nak dikirakan sebenarnya banyak sekali amalan-amalan ataupun zikir-zikir yang pada lisan kita untuk kita melafazkannya cukup mudah, tetapi kita nak istiqamah itu yang payah. Dan kita mungkin terlepas pandang bahawa amalan yang seringan dan juga seringkas yang akan kita lafazkan, rupa-rupanya ianya menjadi suatu amalan yang besar pahala timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi kita lihat apa yang dikatakan, dua kalimat yang ringan di lisan, kalimatan khafifatan 'alal lisan, dua kalimah yang ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, namun berat di timbangan. Jadi apa dia? Jadi habibatan ila rahman, dan disukai oleh ar-rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kalimahnya? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Mungkin dah ada mungkin ramai di kalangan kita yang tahu dah kan, tetapi ini lebih kepada kita nak mengulang kaji. Mungkin ramai orang tahu tetapi tak ramai orang yang sanggup untuk istiqamah mengamalkan, melafazkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, iaitu yang maksudnya apa dia? Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi bila mana kita nak menjadikan kalimah yang ringan ini
dalam lisan kita. Susah ke senang kan? Senang kan? Kita boleh tambah lagi dalam zikir kita ini. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Jadi apa kelebihan sehingga mana kalimah yang seringan ini, yang seringkas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang banyak sekali hingga menyebabkan ianya disukai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihannya apa dia? Iaitu yang pertama, bagi mereka yang senantiasa melazimi membaca zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Jadi kalau kata rezeki kita rasa agak sempit, kan, kita rasa sempit benar kan, ada orang dia rasa sempit rezeki dia, baru dapat gaji ataupun baru dapat duit, tiba-tiba anak tu kata nak minta duit untuk belanja sekolah, nak beli baju, nak beli itu, nak beli ni, habis rezeki yang kita dapat. Jadi kita amalkan. Jadi bila mana kita nak amalkan ini, kita lantunkan dia setiap hari. Kan, jadi Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kepada kita, yang mana rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita mencakupi segenap sudut dari segi lahiriah maupun batiniah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita rasa rezeki itu hanya sekadar duit saja, kita rasa sekadar harta saja, sedangkan banyak sekali rezeki dalam bentuk yang mungkin kita terlepas pandang. Yang kedua apa dia? Dapat dijadikan sebagai terapi penyakit. Barang siapa membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka ia akan diselamatkan daripada 4 hal. Apa dia 4 hal tersebut? Iaitu yang pertama, penyakit gila. Yang kedua, juzam ataupun kusta. Yang ketiga iaitu penyakit buta, dan yang keempat adalah penyakit sopak. Okey, jadi bila mana kita amalkan zikir ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ini antara ikhtiar kita dalam kesembuhan kepada penyakit. Kan mudah zikir ni, susah tak? Tak susah pun. Nak buat 100 kali sekejap je, kan? Sambil-sambil kita buat amal-amal yang lain, sambil-sambil kita memasak, sambil-sambil kita hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, hantar cucu, ambil cucu dan sebagainya. Boleh kita jadikan sebagai amal dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi, barang siapa, yang ketiga, barang siapa yang senantiasa mengamalkan zikir ini, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menghapuskan seluruh dosa para umat yang berzikir atas namanya, sekalipun dosa mereka sebanyak buih di lautan. Banyak tak buih di lautan? Kita nampak buih tu di tengah-tengah laut tu punyalah banyak. Bayangkan kalau itulah dosa yang ada dalam diri kita, sehingga mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita hanya dengan kita melafazkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, tak banyak 100 kali ni, maka ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebesar buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan juga At-Tirmizi. Bayangkan 100 kali je kita buat, bukan banyak mana, tak sampai pun setengah jam, kan, kalau kita buat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, serasanya dalam 5 ataupun tak sampai 10 minit kita dapat buat 100 kali, kan. Yang keempat apa dia? Kalimah ini adalah kalimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Syarhul Wasiyah diterangkan bahawa kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan merupakan kalimat paling utama daripada kalimat-kalimat lainnya. Bila orang tanya kita, Ustaz, apa dia amalan ataupun zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah dia. Macam kita katakan, kita cinta kepada seseorang, pastinya kita akan lakukan apa yang disukai oleh orang yang kita cintai itu. Bak kata orang bila mana tengah bercinta, dia kata apa dia? Walaupun lautan api sanggup aku renangi. Itu sembang aja, kan. Nampak orang yang dicintai itu nak lemas dalam laut yang tak ada api, belum tentu sanggup nak selamatkan. Tetapi nak bagi tahunya, bila mana kita
dapat mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini, itulah antara kalimat ataupun zikir yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kelima apa dia? Allah akan memberikan kebaikan yang sebanyaknya kepada kita. Dan sebahagian besar ulama menyatakan keutamaan dari membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sangatlah luar biasa. Yang mana salah satunya akan memperolehi banyak kebaikan sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkannya 1 kali, maka tertulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 10 kali, maka tertulis baginya 100 kebaikan. Dan barang siapa mengucapkannya 100 kali, maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa menambahnya, maka Allah pun akan menambahnya. Dan barang siapa memohon ampun, nescaya Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Jadi kalimah yang ringan, banyak sekali kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. 100 kali kita lafazkan lafaz kalimah ini, Allah Ta'ala berikan kepada kita 1000 kebaikan. Banyak ke sikit? Kan? Kita buat 100, dapat 1000. Mana nak cari? Kan? Mana nak cari kelebihan yang sebegini? Kita buat amal dekat dunia ni, kita bagi orang RM1, kan? Kita dapat barang dengan nilai RM1. Kita pergi kedai, kita beli barang dengan nilai RM10. Barang yang kita dapat itu hanyalah nilainya RM10. Tetapi berbeza bila mana kita berurus niaga dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan apa dia? Perniagaan yang paling untung adalah perniagaan bila mana kita berurusan dengan Allah Ta'ala. Kita lafazkan sekali, digandakan 10 kali ganda. Jadi kadang-kadang orang tanya, Ustaz, nak buat berapa kali ni? Buat 100 kali cukup tak? Buat 1000 kali cukup tak? Kalau tanya dengan saya, buatlah sebanyak mungkin yang kita mampu untuk buat. Jangan pula kita tak buat langsung. Tapi kita nak mengharapkan kebaikan. Bila mana kita tak buat, sudah tentu kita tidak akan mendapat kebaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik kepada apa yang dikatakan zikir ini tadi, banyak lagi zikir-zikir lain. Ini sebahagian daripada zikir-zikir yang mempunyai banyak sekali kelebihan. Tapi bila mana kita sebut tentang zikir, kadang-kadang orang terbayang cuma zikir-zikir yang biasa kita bayangkan dilafazkan di bibir. Kita lafazkan astaghfirullahalazim, ini juga zikir, kan? Kemudian kita lafazkan lagi tahlil, tasbih, tahmid, takbir juga merupakan zikir. Dan kita ingat, bukan saja daripada kelebihan yang kita perolehi tadi, kerana sesungguhnya banyak lagi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang senantiasa melazimi untuk berzikir kepada Allah. Apa dia? Antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenteram. Jadi bila mana kita melafazkan zikir ini, sesungguhnya zikir inilah yang akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Maksudnya apa dia? Bukanlah zikir itu yang menjadikan kita ini tenang, tetapi asbab daripada amalan zikir yang kita lakukan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketenangan. Jadi kita juga dituntut untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dalam surah Al-Ahzab ayat 41, kan, yang mana Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira, zikir ataupun sebutan yang sebanyak-banyaknya. Jadi berapa banyak? Bila orang tanya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, semampu kita. Kan? Jadi itu antara zikir yang boleh kita amalkan. Banyak lagi zikir-zikir lain yang pada petang ini saya akan kongsikan kepada seluruh sahabat-sahabat yang dapat hadir pada hari ini. Antaranya apa lagi, kan? Selain daripada subhanallah bihamdihi,
Zikir lain ialah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini juga zikir yang biasa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita kan. Jadi kadang-kadang kita nak mencari amalan-amalan, kita nak zikir, kita kadang-kadang rasa perlukan juga hiburan. Jadi hiburan yang bagaimana? Ini juga suatu hiburan untuk kita dengan berzikir kan. Kita lagukan dia. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Kan banyak versi-versi lagu-lagu yang kita boleh lantunkan dalam kita nak berzikir ini kan. Bila kita lafazkan tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin kan. La ilaha illallah tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah kan. Al-Malikul Haqqul Mubin, Tuhan yang hak lagi nyata. Muhammadur Rasulullah, iaitu Muhammad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Sadiqul wa'dil amin, iaitu yang menepati janji lagi dipercayai. Jadi apa pula kelebihan bila mana kita amalkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ini juga sebagai salah satu daripada lantunan irama yang kita boleh alunkan kan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang mana bila mana kita amalkan zikir ini sebanyak 100 kali, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dijaga dunia dan juga rezeki kita tidak akan fakir. Kita kan risau hidup kita ni, tak habis-habis risau dengan rezeki yang belum tentu cukup untuk diri kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah janjikan kepada kita, setiap makhluk, setiap manusia, setiap insan yang lahir itu sudah ditentukan rezekinya. Jangan risau. Kan anak yang lahir kadang-kadang kita rasa macam cukup ke rezeki nak membesarkan anak-anak. Orang sekarang ni taklah ramai sangat anaknya kan. Mungkin di kalangan para peserta pada petang ini berapa ramai anak? Yang paling ramai berapa orang? Ada tak yang 6, 7, 8 kan? Sebab zaman sekarang ni kebanyakan orang ada anak cuma 2, 3, 4, 5 kan. Jadi mungkin ada dalam kalangan para peserta pada petang ini yang ada anak lebih daripada 3, 4 dan sebagainya. Jangan risau. Kerana Allah Ta'ala dah janjikan rezeki untuk kita. Jadi kita amalkan juga ikhtiar kita. Kita amalkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Yang pertama tadi dijanjikan kepada kita rezeki ataupun dunia kita dah dijaga dah, rezeki kita dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kelebihan lain. Antaranya apa dia? Diberikan kelancaran dalam rezeki, mengubah sifat manusia menjadi baik. Kalau agak-agak kita rasa kita ni macam orang yang pemarah, kita ni orang yang banyak sudut-sudut yang negatif, ataupun kita lihat anak kita, ataupun ni kat sini mungkin ada di kalangan ibu-ibu ataupun di kalangan isteri yang suaminya agak nakal sikit kan, tegur tak boleh kan, sikit-sikit nak marah kan. Jadi amalkan juga zikir ini sambil-sambil kat rumah tu duduk dengan suami. Jadi jadikan zikir ini kan sambil-sambil dengan suami tu amalkan zikir ini 100 kali. Jadi insya-Allah ianya boleh mengubah sifat manusia menjadi baik. Kemudian mendapat ketenangan daripada rasa kebingungan saat di alam kubur. Maaf. Saya minta maaf sebab sebenarnya kurang kesihatan ni. Sesama sikit. Jadi insya-Allah berkat daripada doa seluruh peserta, semoga kita senantiasa berada dalam kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi mendapat ketenangan daripada rasa kebingungan saat di alam kubur. Bukan semata-mata zikir. Zikir apa? Zikir yang saya lantunkan tadi lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
sadiqul wa'dil amin. Boleh amalkan untuk rezeki kita, untuk mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik, dan juga dalam keadaan kita berada di dalam kubur yang mana kita berada dalam kebingungan. Berkat daripada apa yang kita amalkan di dunia dengan zikir ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada kita, kemudian dibukakan pintu syurga, diberikan keselamatan dan dijauhkan daripada siksa kubur. Kan? Kemudian memperolehi kemudahan saat hidup di dunia, maka Allah juga menjadikan malaikat untuk bertasbih untuknya kepada Allah Ta'ala. Okay, Alhamdulillah, terima kasih atas doa yang diberikan Cik Nuriha binti Ibrahim. Tak apa, tak ada masalah. Lewat masuk pun tak ada masalah. Yang penting kita diberikan keizinan ni, cantik sangat dah kita dapat hadir. Okey. Jadi bila mana yang kedua tadi, yang pertama tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yang ketiga, zikir yang biasa sangat kita amalkan, terutama selepas solat. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun sekurang-kurangnya, subhanallah, subhanallah, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga Allahu akbar sebanyak 33 kali. Okey. Dan dicukupkan menjadi 100 kali dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah wa asila, kan, kita sambung ataupun kita cukupkan menjadi 100 kali. Ada pendapat kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu akbar 34 kali, dicukupkan menjadi 100 kali. Ustaz ni dah biasa dah Ustaz, kami dah tahu dah. Tak apalah kalau dah tahu, alhamdulillah. Tinggal lagi kita nak amalkan. Kadang-kadang oleh kerana kesibukan kita tak sempat kita nak berzikir, tasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kelebihannya? Bila mana kita amalkan zikir subhanallah, alhamdulillah, dan juga Allahu akbar, kita cukupkan 100 kali, 33, 33, 33 dan juga 34. Apa tujuan dan juga kelebihannya? Iaitu inilah masanya untuk kita memperbetulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan tidak terlepas kebaikan di dunia hingga ke hari akhirat. Nampak tak? Kan? Bila mana kita lafazkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kan? Kita lihat bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali, setelah melakukan solat fardu sehingga berjumlah 99, kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu Wa Taala segala kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Ni kadang-kadang orang tanya pula, Ustaz, saya ni sibuk sungguh, pagi lepas solat subuh dah bekerja dah ke dapur, nak siapkan sarapan untuk anak, untuk suami, kan, nak pergi kerja, kan. Jadi tak cukup masa nak buat 33 kali. Tak apa, seandainya kita terlalu sibuk dan kita nak bersegera untuk tugasan yang lainnya, maka berzikirlah juga walaupun hanya dengan 10 kali ataupun 11 kali. Cukup ke Ustaz 10 kali, 11 kali? Nak buat macam mana kalau dah kata sibuk pun no? Kan? Kita buatlah 10 kali kerana ia juga sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa dia? Yang mana baginda Nabi SAW bersabda, mahukah kamu aku ajarkan sesuatu yang dapat membuat kamu mengejar orang-orang yang mendahului kamu dan yang dapat membuat kamu mendahului orang-orang yang sesudah kamu, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama kecuali dia melakukan seperti yang kamu lakukan,
iaitu kamu bertasbih sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali dan bertakbir sebanyak 10 kali. Tak cukup Ustaz, tak ada masa 33. Jadi buatlah 10, 10, 10 ataupun 11, 11, 11. Buatlah. Tak lama pun kan. Subhanallah, subhanallah, ataupun kita buat sekali, kita cantumkan, tambah sekali dengan tahlil kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan? Okay, ada soalan, Ustaz, kalau zikir yang kita baca itu baca di mulut tetapi di hati kadang lalai, adakah masih dikira zikir ganjarannya itu? Okey. Jadi bila mana kita melakukan zikir, kan memang yang terbaiknya zikir itu bukan sahaja semata-mata pada lidah tetapi juga dengan disertakan di dalam hati kita. Tetapi maklumlah kita ni manusia biasa yang memang tak lari, tak apa nama daripada kelalaian, itu biasa kan. Tetapi dari segi sudut ganjaran, kadang-kadang kita nak kata macam mana ya, pada saya lah kalau orang tanya saya ganjaran, kita buat sahaja amalan kita itu, kita buat dengan seikhlas hati kita. Bab ganjaran kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih baik kita melafazkan zikir di lidah walaupun dalam keadaan hati kita lalai, dengan kita langsung tak melafazkan zikir di lidah, dahlah tak melafazkan zikir di lidah, lalai pula. Jadi kan lebih baik kita lafazkan juga walaupun hati kita dalam keadaan lalai. Tetapi kena ingat, bukan sengaja kita nak lalai, tetapi sifat manusia biasa begitulah. Sedangkan dalam solat pun itu yang terjadi. Betul tak? Kadang-kadang kita ni, maklumlah dengan kesibukan kita, kaum-kaum ibu ni terutamanya, digelarkan sebagai superwoman, kan, dialah memasak, dialah membasuh baju, dialah siapkan anak, dialah segala-galanya, kan. Jadi tak ada masalah kita teruskan, macam kita katakan apa dia, macam orang yang bila mana dia melakukan sesuatu perkara itu, dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak buat zikir ni Ustaz. Yang saya belajar, amal ibadah ini perlu dengan keikhlasan. Jadi Ustaz, selagi mana saya tak ikhlas, lagi tu saya tak buat. Ini berat nanam. Kalau dia nak tunggu ikhlas dia, wallahu a'lam, sampai bila dia nak datang keikhlasan. Sedangkan yang diajarkan kepada kita apa dia? Lakukanlah amal ibadah itu sambil kita belajar untuk ikhlas di dalam diri kita. Jadi kita kena mulakan, nak tunggu ikhlas, belum sempat ikhlas tiba-tiba dengar berita qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak sempat ikhlas. Jadi lebih baik kita buat dalam keadaan kita berusaha untuk mencapai keikhlasan, sebab yang menilai keikhlasan itu bukannya manusia, tetapi yang menilai keikhlasan itu hanyalah Allah Ta'ala. Jadi jangan risau, tak ada orang yang tak pernah lalai, solat kita pun lalai, betul? Dengan sibuknya kita ini, kadang-kadang sebelum solat kan kita duk cari kunci tak jumpa. Sebelum solat kita cari anak tudung tak jumpa. Sebelum solat cari sarung kaki tak jumpa. Kan. Tetapi kita start takbir saja. Allahu Akbar. Terus teringat, oh kunci tadi rasanya dekat depan pintu bilik air sebelum ambil wudu, kan. Kadang-kadang begitu, tengah-tengah sujud kan, tengah-tengah sujud Allahu Akbar, kita pun bertasbih subhanallah, masa tu teringat sarung kaki kita tadi rupanya dalam handbag kita, kan, lalai namanya tu. Tapi adakah dengan kelalaian itu menyebabkan kita tak solat? Jadi solat tetap kita buat. Tinggal lagi kita sama-sama untuk belajar ikhlas, belajar khusyuk untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dah sampai pada amalan yang ketiga. Yang pertama apa dia tadi? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yang ketiga, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan yang keempat iaitu sama-sama kita mengamalkan suatu amalan yang boleh kita jadikan
amalan dalam kehidupan seharian kita, iaitu senantiasa mengamalkan ayatul kursi selepas solat. Setiap kali selepas solat, amalkan membaca ayatul kursi, kerana selepas solat bila mana kita mengamalkan ayatul kursi, maka akan dijanjikan syurga kepada kita. Dan di antara setiap waktu biasanya kita buat selepas solat ini, antara satu waktu dengan waktu yang lain, sekiranya kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijanjikan syurga untuk mereka yang senantiasa mengamalkan membaca ayatul kursi. Tak panjang mana pun ayatul kursi ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan kita baca dengan khusyuk, dengan menjaga makhraj huruf, sifat huruf dan sebagainya. Jadi Allah Taala berikan kepada kita ganjaran syurga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Sebab dah nak pukul 6, saya teruskan. Saya percepatkan sedikit. Amalan seterusnya, kita mengamalkan membaca surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ini surah yang Allah Ta'ala janjikan kepada siapa yang senantiasa mengamalkannya. Iaitu apa dia? Diberikan keamanan daripada syirik kepada Allah. Barang siapa yang senantiasa mengamalkan surah Al-Kafirun, maka diberikan keamanan daripada syirik dengan Allah. Boleh juga kita baca sebelum kita tidur, boleh kita baca selepas solat, boleh kita baca pada waktu-waktu yang tertentu. Timbul pula soalan, Ustaz, ayat kursi Al-Kafirun bagi kami orang perempuan ni, Ustaz, bila datang keuzuran kami, rugilah kami, Ustaz. Sebab bila sampai waktu uzur kami tak boleh nak membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Ada yang risau begitu kan. Jadi sebenarnya bagi mereka yang senantiasa melazimi mengamalkan bacaan ayatul kursi, surah Al-Kafirun, apa-apa juga ayat Quran yang dijadikan sebagai zikir. Niatnya sebagai zikir. Ataupun ada sesetengah ayat Quran yang diniatkan sebagai doa, maka tak menjadi masalah sewaktu datangnya keuzuran untuk meneruskan amalan tersebut. Jadi tak ada masalah. Niatnya apa dia tadi? Sama ada ianya dijadikan sebagai zikir ataupun niat kita tadi dijadikan sebagai doa. Jadi tak ada masalah. Bacalah kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay. Jadi betul, macam surah Al-Mulk, lazimi baca sebelum tidur, niat kita sebagai zikir kan, boleh, tak ada masalah. Ini je masalah kalau kata kita tak pernah baca, tiba-tiba nak baca. Kita niat pula nak baca Quran. Okay. Tapi sebenarnya kalau kata kita, contohlah kita rasa ragu-ragu, kan Ustaz, surah Al-Mulk ni panjang, boleh ke Ustaz? Kalau kita ragu-ragu, kita cari yang biasa kita amalkan, yang dah memang kebiasaannya kita baca. Jangan yang sesekali kita baca, sebab di situ adalah perbahasannya kan. Jadi tak ada masalah, lazimilah dengan amalan-amalan zikir kita yang selalu kita amalkan. Banyak zikir-zikir, doa-doa yang kebanyakannya diambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu juga kalau kata contoh, kita ni ada cucu, ada anak jiran yang selalu belajar mengaji dengan kita. Bila time uzur kita, takkanlah kita kata cuti seminggu. Ada orang sampai 2 minggu, cuti 2 minggu. Ada orang gitu pula. Ini sebenarnya tak ada masalah. Bila mana mereka datang belajar mengaji dengan kita, kita tak perlulah nak membaca ayat Quran tu pun, kan. Tetapi kita tegur mana kesalahan dia. Contoh kan, dia baca ayat Quran tu dibunyikan dengan Alam tara kaifa fa'ali rabb. Dia baca fa'ali rabb.
rabbika. Kan. Jadi kita pun tegur bukan ali rabb tapi alam taraka itu kan fafa'ala rabb bukannya fafa'ali rabb. Kan kita tegur begitu. Begitu juga dengan anak-anak yang belajar tahfiz, mereka juga diberikan kelonggaran walaupun mereka ni uzur. Mereka masih lagi dibenarkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan uzur. Sebab apa? Dikhawatiri bagi anak-anak yang tahfiz ini, yang sedang menghafal, dikhawatiri sekiranya mereka cuti 7 hari, 14 hari, hilang hafalannya. Jadi ada kelonggarannya di situ. Okey. Jadi dah sampai yang berapa tadi? Kita dah sampai subhanallah bihamdihi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tasbih, tahmid dan juga takbir serta tahlil. Kemudian kita sampai kepada ayatul kursi dan juga surah al-kafirun dan seterusnya. Sama-samalah juga kita jadikan bacaan surah al-waqiah itu sebagai amalan seharian kita. Kita bacalah kan ikut masa yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, sehinggalah akhirnya kita jadikan sebagai zikir dan juga amalan dalam seharian kita. Apa kelebihan surah Al-Waqiah dan apa kelebihannya Ustaz? Panjang juga tu Ustaz. Kan 90 lebih ayat dia kan. Jadi surah Al-Waqiah itu adalah untuk urusan dunia yang mana tidak akan menjadi fakir bagi seseorang yang senantiasa mengamalkannya. Okey. Jadi ada soalan tadi, sekejap Dah banyak juga soalan ni. Okey. Saya dulu cuti seminggu, tak tahu, baguslah dapat info terbaik. Alhamdulillah, yang penting niatkan kita, apa yang kita perlu niatkan. Yang paling penting yang pertama apa dia? Kita senantiasa melazimi doa-doa ini. Tapi kena ingat niat kita ni bukan kita baca Quran, kena pula kita uzur. Kita pun dengan selamba buka Al-Quran. Kena ingat, memegang Al-Quran dalam keadaan uzur adalah tidak dibenarkan. Tapi membacanya ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai zikir harian kita. Ada beza amalan-amalan ataupun wirid ataupun ayat-ayat Quran yang dalam bentuk wirid, dalam bentuk doa yang memang biasa kita amalkan, maka tak menjadi kesalahan sebab di situ ada pendapat yang membolehkannya. Jadi boleh, tak adalah sampai nak cuti terus seminggu langsung tak berzikir, kan langsung tak zikir, langsung tak baca doa kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Quran. Kan itu kan ayat Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu doa naik kenderaan, itu juga ayat Quran. Betul. Jadi jangan sampai pula semua-semua tu tak buat. Nak naik kenderaan, ini ayat Quran, tak boleh nak baca ni. Aku sedang uzur. Kan. Jadi kita kena kenal pasti yang mana zikir, yang mana satu doa yang diambil daripada ayat Quran. Begitu juga doa maksurat boleh, kan. Yang pentingnya doa maksurat boleh diamalkan ke istiqamah pagi petang. Betul lah tu, kan. Okey, seterusnya antara kaifiat solat sunat hajat dibaca 11 kali surah Al-Ikhlas, 11 kali tu setiap kali kena dimula dengan bismillah ke Ustaz. Okey, antara surah Al-Ikhlas. Okey. Bila mana antara setiap satu surah, kan, setiap satu surah ni sebaiknya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh surah Ikhlas kan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu antara sunat bila mana kita membaca Al-Quran dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 11 kali kita mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, seterusnya okey, ya betul. Jadikan zikir dalam kehidupan seharian. Okey. Seterusnya, kalau dalam uzur yang perempuan boleh pegang Al-Quran yang ada terjemahan tak? Okey. Jadi bila mana dalam bab uzur ini memang dia ada bab keuzuran yang berat, ada keuzuran yang ringan. Kan, bila mana keuzuran yang berat ni dia tak membolehkan walaupun dari sudut yang ada terjemahan, kan. Tetapi kalau ada yang ringan, tapi bagi orang yang uzur ni, minta maaf kalau saya tersilap, sebaiknya kita elakkan.
Sebab uzur ni dia bukan seperti orang yang berhadas kecil. Jadi dia hadas yang agak besar. Walaupun ada beberapa pendapat-pendapat yang berbeza antara pendapat-pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi secara peribadi, saya sarankan untuk yang uzur ni sama ada Al-Quran itu dalam terjemahan ataupun bukan. Sebaiknya kita elakkanlah. Kita elakkan. Sebab nak menjaga kesucian Al-Quran itu sendiri. Wallahualam, kalau kata saya tersilap, tolong betulkan. Sebab kadang-kadang pendapat ni ada berbeza-beza. Kan? Jadi kita meraihkan. Cuma bila tanya dengan saya, itulah jawapan saya. Untuk lebih selamat, waktu uzur, tak perlulah untuk kita memegang mushaf Al-Quran itu sama ada yang ada terjemahan ataupun tidak. Okey? Okey, seterusnya. Kita lihat amalan seterusnya, iaitu amalan kita melazimi dengan zikir Allahumma ajirni minan nar. Kalau baca seorang-seorang Allahumma ajirni minan nar. Kalau kata jadi imam ataupun secara beramai-ramai, boleh kita baca dengan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Waktu bila nak baca Allahumma ajirna minan nar, ataupun waktu bila kita nak baca Allahumma ajirni minan nar, kan? Jadi waktu yang paling sesuai, kalau kita perasan, kalau kita solat berjemaah, biasanya imam akan baca waktu selepas solat subuh dan juga waktu selepas solat maghrib. Kita lihat apa yang keterangan daripada kalimah ini, kan? Sayyidina Muslim bin Haris Tamimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW berbisik kepadanya, apabila kamu telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah daku daripada neraka 7 kali. Kerana sesungguhnya apabila kamu menyebutkan kalimah itu, kemudian kamu mati pada malam itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Dan apabila doa itu kamu baca sebanyak 7 kali selepas solat subuh, dan kamu mati pada hari itu, maka kamu akan terselamat daripada api neraka. Riwayat Abu Daud. Okay. Jadi, bila mana dikatakan kita melazimi dengan Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib, Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada mereka yang senantiasa melaziminya. Allah Ta'ala katakan apa yang melalui baginda Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang bernama Muslim bin Haris Tamimi. Ini apa dia? Bahawa sungguhnya kamu akan terselamat daripada neraka. Jadi pendek je. Kalau perasan, antara selepas solat maghrib dan juga selepas solat subuh, apa dia amalannya? Selepas saja kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim. Sebanyak 3 kali istighfar kita. Kemudian kita lafazkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca sebanyak 10 kali. Kemudian kita sambung lagi dengan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali dalam keadaan duduk tahiyat kita itu tidak berubah. Kita duduk tahiyat tu janganlah gerakkan kaki tu dulu. Kita jadikan ianya sebagai zikir kita itu daripada istighfar, la ilaha illallah tadi tu, kemudian Allahumma ajirni, kemudian kita habiskan dengan 7 kali itu, barulah kita bergerak kaki kita. Kedudukan kita dalam keadaan tahiyat akhir tu barulah kita gerakkan. Okey? Okey, tengok ada soalan ataupun ada perkongsian. Sekiranya kita membaca surah yang sama lebih dari sekali, boleh ke terus baca ayat tanpa basmalah? Okey. Bila kita katakan membaca surah yang sama lebih dari sekali, dia sama macam soalan di atas tadi. Kan? Maksudnya apa dia? Membaca basmalah itu adalah disunatkan bila mana kita nak memulakan membaca awal surah. Okay. Tetapi kalau tak baca berdosa tak? Tak berdosa sebab ianya hanyalah sunat. Jadi kalau kita buat,
kita dapat pahala sunat. Kalau tak buat, tak adalah sampai berdosa. Tapi kita nak baca dengan Bismillahirrahmanirrahim sekejap je pun, tak sampai seminit. Jadi yang sebaiknya kita buatlah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang-ulang beberapa kali. Sebanyak berapa kali yang kita nak pun kita ulanglah. Mampu untuk baca bismillah, teruskan dengan bismillah berulang-ulang kali. Lebih baik dapat pahala sunnahnya di situ. Okey. Okey, insya-Allah kita lihat kita dah sampai kepada yang pertama tadi, subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kemudian dengan zikir apa lagi tadi? Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ayatul kursi, Al-Kafirun, surah Waqiah dan sebagainya. Okey. Jadi sebelum saya nak sampai kepada penghujung, ingin saya kongsikan sedikit tentang amalan yang pertama tadi. Satu amalan yang pertama iaitu apa dia? Yang dikatakan tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kalimatan khafifatan 'alal lisan. Okey. Dikongsikan oleh seorang guru ni, dia kata satu kisah di saya tak ingat di Jordan ataupun di Yaman. Pada suatu hari ada seorang guru, seorang syekh ni, dia menyampaikan ilmu berkaitan dengan kelebihan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini. Okey, dalam ramai-ramai jemaah ni ada seorang yang agak berusia sikit, kan? Dia ingat apa yang disampaikan oleh syekh ni tadi, kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia dengar kuliah tu, dia ingat sungguh-sungguh sebab dia kata ini kalimah yang bukan biasa-biasa. Ini kalimah bukan kaleng-kaleng orang zaman sekarang kata kan. Ringan pada lafaz pada lidah tetapi berat pada timbangan. Jadi dia pun bila dalam perjalanan balik tu dia duk menghafal kan, kalimatan khafifatan 'alal lisan. Balik ke rumah, sampai rumah buka pintu dia pun sampaikan juga kalimatan khafifatan 'alal lisan, sampai isteri dia, anak-anak dia pun rasa apa hal bapa aku ni, kan, apa hal bapa aku ni. Nak makan pun dia duk ingat lagi. Kemudian sampailah dia tidur sampai esok paginya nak pergi kerja. Lepas dia sarapan, dia pergi kerja, dalam perjalanannya dia aksiden, dia kemalangan. Bila kemalangan dalam keadaan yang agak kritikal, sampai masuk ke hospital, bibirnya masih lagi bergerak-gerak dengan lafaz kalimatan khafifatan 'alal lisan sakilatan fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, sehingga habis nyawanya dijemput oleh Allah Ta'ala, dia masih lagi istiqamah dengan amalan itu. Jadi nampak kan, bila mana seseorang itu menjiwai apa yang disampaikan dan dia rasa menjadi tanggungjawab untuk dia menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, istiqamah dengan lafaz tersebut sehinggalah ke akhir hayatnya. Allah kan. Ini yang kita nak. Maksudnya apa dia? Bila kita katakan tadi ringan pada lisan, berat pada timbangan, istiqamahlah. Yang hujung tu perkataan istiqamah itu yang paling susah nak buat. Betul tak? Kan? Ada orang hari ni dengan kuliah, balik nanti dia buat terus. Ada orang malam dengan kuliah, malam-malam tu juga dia buat amalan tersebut. Esok pagi, masuk 3 hari, 4 hari, 5 hari boleh bertahan. Masuk seminggu, lupa dah. Kan? Disebabkan kesibukannya. Yang paling kita risau ialah bila mana kita tak mampu untuk nak istiqamah. Okey. Jadi ada yang duk mengangkat tangan ke? Ada soalan ke? Ustaz, saya nak tanya sikit boleh tak Ustaz? Boleh, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Waktu asar tadi, saya tiba-tiba dah habis dah semayang tu, dah habis ke tak tahu, tapi tengah dah baca ayat tahiyat akhir, kemudian saya macam terlelap. Kemudian saya kata, aku ni dah habis ke belum? Dalam skrip mata tu. Jadi saya cepat-cepat bangun, saya buat subhana malayan muasu 2 kali tu, kemudian boleh tu Ustaz macam tu?
dia bila mana terlelap ni, dalam keadaan terlelap, terlelap tu kena tengok juga, lelap yang nyenyak ke lelap yang tak nyenyak, kan. Jadi Dia semayang dan sekejap saja Ustaz. Walaupun dalam semayang tu dia terlelap. Kemudian saya kata aku ni dah baca ke belum Rabbi Fili Atayat ni. Kemudian saya bangun, saya baca surah Namal Nasu. Kemudian saya buat balik bangun, buat rakaat awal dan akhir. Kemudian saya baca, kemudian saya buat sujud sahwi. Boleh ke macam tu Ustaz? okey, kita tengok Uh, barang siapa yang terlelap sekalipun hanya sekadar masa setengah saat, nescaya batal wuduknya. Dan jika dia sedang mengerjakan solat, nescaya batal solatnya sebab sudah batal wuduknya. Kita lihat Imam Nawawi daripada kitab Syarah Muhazzab mengatakan apa dia? Dan aku pun dan ada pun tertidur, maka hendaklah ditilik padanya. Maka jika tertidurnya itu dalam keadaan berbaring atau tersungkur atau bersandar, nescaya batal wuduknya. Jadi kita lihat di sini pendapat, mungkin ada pendapat lain, tetapi maka dapat difahami bahawa jika orang terlelap dalam solat itu ketika sedang qiyam, nescaya batal solatnya. Begitu juga batal solatnya jika berlaku terlelap itu ketika melakukan rukun yang lain seperti terlelap ketika sedang rukuk atau sedang i'tidal atau sedang turun kepada sujud atau sedang sujud. Jadi kalau tengok di situ dia ada khilafnya kedudukannya tu kan. Jadi secara umum yang dikatakan bila terlelap itu maka batal wuduknya. Okey. Jadi bila kata batal wuduk, solat tu sah tak dalam keadaan tidak berwuduk? Kan. Jadi kalau ikut di situ pendapat mengatakan ianya batal. Okey. Tetapi saya tengok lagi ada pendapat lain tak? Sebab bila bab hukum ni saya pun tak berani nak terus jatuhkan hukum sebab kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang berbeza. Sekejap Ustaz, saya tak boleh bangun. Saya duduk je tak ada bergerak. Okey. Sekejap Okey. Ada setengah pendapat yang pertama dikatakan apa dia? Terlelap dalam keadaan duduk, iaitu semasa duduk antara dua sujud atau ketika membaca tahiyat. Okey, maknanya sama situasi tadi kan? Terlelap dalam keadaan ini tidak membatalkan solat, wuduk juga tidak terbatal. Okey, yang pertama. Okey. Yang kedua, terlelap dalam keadaan selain duduk, sama ada ketika berdiri, rukuk atau sujud. Manakala Imam Syafi'i pula memfatwakan terlelap dalam keadaan selain duduk membatalkan solat dan juga wuduk. Jadi bila mana dikatakan di situ, nampak pendapat yang sini mengatakan bahawa bila mana duduk terlelap dalam keadaan duduk maka tidaklah terbatal. Yang terbatal tadi kalau dalam keadaan berdiri. Dia dikiaskan begini. Bila kita tidur dalam keadaan bukan ini di luar solat, di luar solat. Bila kita dalam keadaan duduk, punggung kita tetap, kan? Terlelap, tak batal wuduk kita, betul? Jadi dikiaskan kepada kiasan yang sebegitu. Bila kita duduk dalam keadaan duduk tahiyat itu kan punggungnya tetap. Jadi tidak membatalkan wuduk, tetapi kena tengok jugalah kalau kata tidurnya tu dalam keadaan yang lama orang lain, contohlah kita solat berjemaah. Orang dah salam dah berzikir dah. Kan lama sungguh. Jadi ada bezanya di situ. Jadi kalau setakat dia terlelap sekejap dalam keadaan duduk punggungnya yang tetap. Jadi di situ dikatakan tidak terbatal solatnya. Sebab apa? Sebab tidak terbatal wuduknya maka tidak terbatal solatnya. Okey, wallahu alam. Semoga dapat menjawab persoalan tersebut. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Sekejap saya tengok Okey, betul, punggung tetap. Selalunya solat tarawih, betul, biasalah tu, kan. Dan dah banyak rakaat, tarawih selalu terlelap. Okey, kekenyangan. Bila kekenyangan pun satu hal juga, kan. Jadi sebab itu bila mana kita nak solat tarawih ni tak digalakkan makan banyak-banyak, kan. Hatta imam sekalipun. Jadi imam ni lagilah ujiannya lebih berat, kan, nak menjaga makmum yang banyak di belakang tu. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja perkongsian pada petang ini.
Okey, nak sampai witir memang pening. Jadi inilah masanya. Sekarang dah lebih kurang dalam tak sampai 3 bulan kan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi tak lama lagi kita nak memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita persiapkan diri kita bukan sahaja dari segi amalan rohani kita, itu juga dari segi persiapan fizikal kita. Inilah masanya kita nak mula jaga kesihatan. Dah tahu kita ada kencing manis contoh, kan? Dah tahu kita ada darah tinggi, dah tahu kita ada penyakit jantung, kolesterol tinggi dan sebagainya. Masa ni lah kita ada masa 2 bulan lebih, kita persiapkan diri kita. Kalau kata tekanan darah tu tinggi, turun-turunkanlah. Kalau kata bacaan gula tu tinggi, rendah-rendahkanlah, kan. Jadi insya-Allah bila sampai pada bulan Ramadan nanti, kita dah buat persiapan dari segi fizikal kita, dari segi kerohanian kita. Kita dah standby dah, kan. Jadi tak terkejut. Mula kan daripada sekarang nak buat amalan membaca Al-Quran dari sekarang. Jangan masuk Ramadan baru kita nak mula buka Quran. Kan, nak bersedekah dari sekarang kita dah mulakan momentum sedekah. Nak buat apa lagi? Amalan solat mula daripada sekarang, amalkan solat-solat sunatnya. Kan, jadi insya-Allah sampai masanya kita tak terkejut. Ibaratnya kereta, bila kita nak start di awal pagi, kita kan kena hidupkan dia dulu, panaskan enjin sampai masa baru kita bergerak, bukan kita start terus jalan. Jadi cepat rosak enjin kita. Jadi begitulah juga dengan kita. Jadi insya-Allah semoga dengan perkongsian yang dapat dikongsikan pada petang ini dapat memberikan kebaikan untuk kita bersama. Saya mohon maaf atas segala perkongsian sekiranya sepanjang apa yang saya sampaikan ada kesalahan, ada kesilapan, ada perkongsian yang tak betul, yang tak tepat, tolong tegur saya. Sebab saya pun sama juga seperti seluruh peserta-peserta yang ada kat sini masih lagi dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin ada salah silapnya. InsyaAllah semoga kita senantiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita senantiasa saling maaf-maafan di antara satu sama lain demi untuk kebaikan bersama insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita petang ini berjalan dengan lancar dengan bermacam-macam zikir yang dikongsikan Ustaz untuk diamalkan oleh jemaah dan dikongsikan juga dengan keluarga kita dengan segala kebaikan dan dijanjikan Allah. InsyaAllah amalkan, ringan di lisan, berat di timbangan. InsyaAllah. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah pada malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan pengajian bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah Isyak bersama Ustazah Humaira binti Mak Saleh, tafsir Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Muhammad Yusof, tafsir surah-surah Al-Quran. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada JNI, terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman memohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz.